Baik, kita boleh teruskan ke sesi webinar seterusnya. Cikgu-cikgu yang dihormati, sesi webinar seterusnya iaitu siri yang ke-6 bertajuk penggunaan flip grid dalam aktiviti PSS. Ayo kita kenali flip grid untuk memahami bagaimana ia berfungsi sebagai tools pembelajaran dan memudahkan tugas guru. Untuk itu, pihak SSTP telah menjemput panelis kita pada hari ini, seorang guru yang tidak asing lagi dalam pembelajaran digital, iaitu Cikgu Muhammad Azrul bin Mustafa. Selamat datang Cikgu Azrul. Ya, terima kasih kepada Cikgu Nurul. Baik Cikgu, serba sedikit saya cerita dulu, tak kenal maka tak cerita. Serba sedikit mengenai Cikgu Azrul. Ya, Cikgu Azrul kini mengajar di MRSM Merbuk, Kedah. Beliau mempunyai diploma sains komputer dan ijazah sarjana muda sains komputer, meja kejuruteraan perisian dari Universiti Putra Malaysia. Selanjutnya, beliau mendapat diploma pendidikan lepasan ijazah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di antara pencapaian Cikgu Azrul adalah beliau sekarang kini adalah Global Minecraft Mentor dari tahun 2019. Beliau juga adalah MIE Expert dari tahun 2018 hingga kini. Beliau juga adalah MIE Master Trainer. Beliau pernah mewakili Malaysia ke program Microsoft Education Exchange itu pada tahun 2019 di Paris, Perancis. Selain itu, beliau juga ada pemenang kepada second runner-up collaboration program Microsoft Education Exchange itu pada tahun 2019 di Perancis. Beliau adalah Wakelet Ambassador dan juga Flipgrid Student Voice Ambassador. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Azrul untuk membuat analisis ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Sikin boleh nampak saya punya slide? Boleh Cikgu. Boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi Flipgrid. Mungkin ada cikgu-cikgu yang pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar. Saya akan cerita sedikitlah macam mana kita nak mengintegrasikan Flipgrid dalam perpustakaan. Hari ini saya akan tunjuk satu contoh dahulu untuk permulaan. Okay, kalau nak follow saya boleh follow di Twitter saya. Okay, kita akan berkenalan dulu apa itu Flipgrid. Flipgrid adalah merupakan platform menggunakan video. Itu adalah Flipgrid. Jadi kita akan gunakan video sebagai platform dia, dan ini adalah Flipgrid lah. Flipgrid adalah 100% free dan kita boleh guna bermula daripada tadika sampai dah ke PhD. Okay, sekarang ni apa yang kita nak belajar hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan Flipgrid AR, Augmented Reality, untuk cipta dan guna. Ini objektif kita, iaitu kita nak cipta dan kita nak guna. Okay, sebelum tu saya akan bagi tahu dulu keperluan dulu. Untuk keperluan satu, menggunakan web. Dia juga boleh menggunakan web, dia juga boleh menggunakan aplikasi. Untuk hari ni, mana-mana cikgu yang belum install Flipgrid boleh pergi dekat App Store ataupun Google Play Store. Boleh search saja Flipgrid dan boleh install. Sebab sekejap lagi kita akan cuba menggunakan Flipgrid. Boleh cuba install dulu. Okay, kalau dekat web tak perlu install lah. Kita cuma buka sahaja Flipgrid. Okay, yang pertama sekali kita nak daftar akaun Flipgrid. Ni yang penting lah untuk guru ataupun pustakawan ataupun guru media. Kita akan kita akan buat akaun Flipgrid. Lepas tu kita akan membina grid, lepas tu kita akan mencetak QR code. Ini untuk guru. Yang ini untuk pengguna. Siapa yang akan menggunakan grid kita? Yang pertama sekali dia akan masukkan kod grid. Lepas tu dia akan tekan plus dan mula merakam.
Sekejap lagi kita akan cuba menggunakan ni, sama ada menggunakan web ataupun aplikasi. Untuk aplikasi, yang pertama sekali kena install lah dulu aplikasi Flipgrid dalam kita punya phone. Okay, lepas tu kita akan daftar akaun Flipgrid. Yang belum daftar tak ada masalah, sekejap lagi kita akan daftar. Untuk hari ni kita test dulu, lepas tu baru kita akan daftar. Dan sekali kita akan membina grid. Okay, untuk cetak QR, kita tak boleh cetak melalui phone. Kita kena guna web. Okay, untuk aplikasi pengguna yang daripada phone, dia boleh install aplikasi ataupun dia boleh terus pada website, buka saja web browser daripada phone, buka Flipgrid dan kita boleh masukkan kod. Jadi saya berharap supaya untuk pengguna pun kalau boleh install juga aplikasi Flipgrid sebab kita nak guna AR sekejap lagi. Jadi bolehlah cuba-cuba untuk install dahulu mana yang belum ada. Okey, yang ni adalah grid yang saya cipta untuk kita sama-sama testing hari ini. Okey. Boleh buka siapa-siapa yang dah ada Flipgrid, dah install Flipgrid, type saja dekat Flipgrid code Media Kedah. Ataupun buka saja dekat website flipgrid.com/media kedah. Bentuk dia jadi bentuk macam ni. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk cikgu-cikgu cuba masuk. Cuba masuk dalam Flipgrid code ni. Okey, seterusnya saya akan buka pautan ni. Satu pautan ni kita cuba tengok apa yang ada. Okey, bila kita buka Flipgrid, okey dekat sini ni kalau dalam web kita akan masuk kod kat sini. Kat sini kita type saja Media Kedah. Tekan saja enter ataupun tekan anak panah ni pun tak ada masalah. Enter saja. Nanti dia akan masuk Media Kedah. Okey, yang ni yang saya nak buat pada hari ini bersama-sama Cikgu Media adalah kita nak buat review buku. Okay, dekat sini saya dah buat contoh satu yang saya dah review. Saya dah buat review. Okay, sekejap lagi kita akan cuba. Okay, sekarang ni kita cuba macam mana kita nak buat satu review buku untuk kita nak letak dekat kita punya PSP. Contohnya kita ada buku baru. Jadi kita nak buat satu review. Biasanya kalau untuk review buku ni kita tak payahlah buat sampai 4-5 minit. Biasanya dalam 1 minit ke 1 minit setengah dah okey lah untuk review. Okay, macam mana kita nak ini sebagai pengguna, kita akan letak kat sini dulu. Kita akan sebutkan nama, apa nama buku dan apa pendapat mengenai buku tersebut. Okay, contoh siapa-siapa yang nak cuba boleh cuba. Okay, contoh saya akan cuba. Okay, bila tekan tambah kat sini. Okay, untuk Flipgrid, kita kena record, dia nak kita menggunakan email untuk record. Kita boleh guna moi.ds tu, moi.dl tu boleh guna login Google ataupun Microsoft. Okay, contoh saya akan login menggunakan Google. Jadi saya akan ambil satu akaun saya. Contohlah. Okay, di sini dia akan keluar macam ni. Kalau kita allow, dia akan keluarlah kita punya di sini ni. Ini contoh. Okay, contoh saya nak buat review satu buku. Jadi untuk merakam, kita tekan saja rakaman kat sini. Kat sini. Ataupun kalau kita dah ada rakaman, kita boleh ambil kat sini. Screen recording. Kalau kita nak record daripada screen, add video clip. Dengan audio kita boleh matikan audio kalau kita tak nak. Okay, kalau contohnya add video clip, contohnya kalau kita dah ada, kita dah buat. Jadi kita akan ambil add video clip saja. Kalau dalam phone pun sama, dia ada 3 titik kat bawah tu. Kita boleh ambil add video clip. Kalau guna phone lah. Okay, kali ini saya nak buat bentuk direct terus. Jadi saya akan review satu buku. Contohnya saya nak review buku ni. Jadi review buku ni. Jadi apa yang saya buat adalah, yang pertama sekali kalau tengok kat sini, dia ada tulis sticky note. Tujuan sticky note tu adalah untuk kita tulis nota. Nota contohnya buku, tajuk, apa. Contohlah. Jadi kita boleh tengok balik. Kalau kita lupa, kita boleh isi balik sebagai kita punya skrip. Ataupun kita boleh klik kat sini. Yang ni adalah apa yang perlu kita buat. Okay, jadi kita boleh cuba, ini saya cuba satu.
untuk review. Okay, yang bawah ni kita boleh isi lah Twitter, teks. Jadi kemudian lah yang kita nak buat adalah kita nak buat satu review buku. Okay, saya akan record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu review buku mengenai Minecraft Farm Building. Di sini buku ni memaparkan bagaimana untuk membina satu Minecraft punya blok yang menarik. Okay, itu saja. Boleh dapatkan buku ini di perpustakaan. Sekian, terima kasih. Okay, contoh kita dah siap. Kita boleh tambah stiker kat sini. Kalau nak letak stiker. Pun boleh. Lepas tu kita next sahaja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu. Di sini kita boleh trim balik. Contohnya kita ada yang kita nak buang, kita boleh trim. Okay, bila kita next. Okay, biasanya dia akan ambil selfie lah. Jadi kita akan ambil selfie. Okay, bila dah okay, next sahaja. Dan dia akan masuk dalam kita punya grid. Okay, sini kita isilah nama ataupun title, mungkinlah buku. Okay, yang ni link ni kalau kita ada link, contohnya buku tu dia ada e-book. Kita boleh paste e-book kita kat sini. Lepas tu kita submit saja video. Okay, jadi video ni kita boleh download ataupun kita boleh send, kita boleh share kat sini. Okay, dah complete. Okay, bila dah complete, dia akan papar di sini. Yang kita dah complete. Okay, saya refresh balik. Okay, dia ada paparan di sini. Okay, bolehlah. Cikgu-cikgu boleh cuba masukkan satu book review dekat sini. Kita akan cuba. Okay, seterusnya. Apa yang kita buat adalah daripada buku yang kita dah siap tu, kita akan papar secara bentuk AR. Okay, untuk bentuk AR, kita ada dua jenis paparan. Satu, kalau phone kita tu, dia mesra AR, maknanya dia boleh dalam bentuk AR. Okay, saya akan tunjuk dulu. Okay, jika phone kita support AR, satu lagi jika phone kita tak support AR. Jadi dia membenarkan dua-dua, satu support, satu tak support. Okay, yang ni kita kena guna phone lah. Jadi buka apps di phone nanti. Okay, ni contohlah saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita keluarkan AR kalau phone kita support. Okay, kita tekan saja scan QR. Okay, scan saja QR yang dah di print. Jadi kita akan buat lagi. Okay, dia akan keluar macam tu. Pretty sure this is going to be non-spoilery, but if I do, I will be sure to warn you because spoilers are the devil. I can't tell you how many times I have passed this book, like in the bookstore. Okay, itu adalah kalau phone kita support, dia akan keluar macam tu. Kalau phone kita tak support, tak ada masalah, dia akan keluar dia akan jadi macam ni. Sama ada satu kalau kita dah install Flipgrid, satu lagi kita tak install Flipgrid. Kalau kita install Flipgrid sama sahaja, kita pergi buka Flipgrid, scan dekat QR sahaja itu. Nanti dia akan keluar paparan macam ni kalau support. Kalau tak support dia akan keluar paparan yang sama macam ni. Video. Dan juga kalau kita tak ada Flipgrid, kita tak install Flipgrid, kita boleh direct scan sahaja QR. Tak ada masalah, scan sahaja menggunakan QR reader yang ada dekat phone kita. Dia akan jadi macam ni. Okay, yang ni saya scan, okay, dia akan keluarkan pop up kat situ. Bila kita klik, okay, dia akan keluar macam ni, dalam bentuk macam ni. Jadi kita play sahaja. Jadi bila kita play, dia akan bentuk macam ni lah. Jadi bentuk dia bukan bentuk AR, tapi kita dapat jugalah apa yang kita nak. Jadi untuk phone yang support, beza macam tu lah. Kalau support AR, dia akan keluar AR macam ni. Kalau tak support AR, dia akan keluar dalam bentuk web, kita boleh play. Jadi Flipgrid ni memudahkan kita kalau pengguna tu ada AR,
dia boleh tengok bentuk macam yang sini. Kalau tak ada AR, dia akan masuk kat sini. Okey, nak tahu telefon cikgu-cikgu support ke tidak, kita akan cuba. Okey, ini adalah buku yang saya dah review. Okey, contohlah kita ada satu buku untuk review. Yang ni contoh saya nak guna dekat library. Okey. Daripada kita letak gambar buku, kita letak macam ni. Jadi kita menjimatkan kita punya dakwat printer, kita cuma guna hitam putih saja. Print sahaja QR code. Okey, yang ni mana-mana cikgu boleh cuba. Buka phone, buka QR code ataupun buka Flipgrid. Boleh cuba scan. Okey, kalau keluar, maksud dia kita punya phone kita ni comfortable. Kalau tak keluar, dia akan keluar dalam bentuk web. Sama juga boleh buka, tak ada masalah. Jadi boleh cuba. Okey, apa yang saya sarankan adalah kita print QR macam ni, kita akan letak dekat luar library, maknanya pelajar-pelajar dia boleh scan dan dia boleh tengok apa buku yang di-review. Lepas tu kita boleh masukkan lah. Okey, kalau nak nak baca ataupun nak pinjam boleh terus ke library. Itu adalah salah satu contoh, iaitu book review. Ataupun kalau buku baru kita akan letak lah. Kita tak payah letak buku tu, kita cuma letak QR sahaja dekat depan. Jadi memudahkan, bila masuk sahaja pelajar tu dia boleh scan dan dia boleh tengok, okey buku ni macam berminat. Lepas tu dia akan pergi library, dia akan carilah buku ni. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita boleh buat, tapi disebabkan kekangan masa, kita cuma buat yang ni sahaja dulu. Okey, kita akan ke seterusnya lah. Okey, cikgu boleh scan lah yang ni. Dia tengok macam mana bentuk. Okey, ni adalah bentuk Flipgrid. Ni dua. Satu kalau menggunakan web, dia akan keluar macam ni. Menggunakan web. Satu menggunakan phone. Okey, phone kalau kita nak scan QR, kita tekan lah. Jadi app dia, tekan dan kita scan yang ni. Scan yang ni. Kalau kita scan keluar, maksud dia phone kita tu dia compatible. Kalau tak compatible, dia akan keluar bentuk yang tadi tu dalam bentuk web. Yang ni dalam phone, yang ni dalam web. Jadi sama saja nanti untuk pelajar yang nak guna, dia cuma letak Flipgrid code sahaja ataupun scan QR. Jadi yang kita nak bagi pada pelajar ataupun siapa-siapa yang nak tengok kita punya book review, kita guna yang ni lah, scan QR. Jadi dia scan saja QR tanpa perlu dia tengok buku tu dulu. Okay, seterusnya macam mana kita nak daftar? Bagi guru-guru yang belum daftar, okay, saya akan tunjuk cara pendaftaran dulu. Okay, ni adalah link untuk pendaftaran. Sama ada boleh scan QR code ataupun type saja bit.ly/mkedah. Okay, mana-mana yang belum ada account boleh ambil link ni. Okay, saya bagi masa untuk siapa-siapa nak cuba screenshot. Sekejap lagi kita akan cuba tengok satu persatu screen yang ada bila kita mula-mula nak daftar. Okay, kita akan cubalah. Bila dah masuk link ni, yang pertama sekali dia akan keluar macam ni. Sign up kan. Okay, sign up macam ni. Kita boleh gunakan akaun MOE tu. Boleh klik sama ada Google atau ke Microsoft. Rasanya kalau yang MOE tu dia menggunakan Google, akaun Google. Klik saja Google. Okay, di sini dia ada dua lah. Kalau kita sebagai student, kita tak perlulah ambil flip code ni. Tak perlulah register, cuma ambil flip code sahaja kalau sebagai student atau participant. Tapi kalau sebagai guru media, kita nak create grid tu. Jadi kita akan ambil create kat sini. Bila create, kita akan masukkan email ni. Yang ni saya gunakan akaun maktab saya. Jadi seterusnya, yang ni kita akan isilah first name, last name, kita isikan semua ni. Yang penting tarikh lahir. Untuk Flipgrid, minimum adalah 18 tahun dan ke atas. Jadi tarikh lahir ni kita kena atas pada 18 tahun lah. Okay, contohnya ni kita dah siap. Kita isi. Okay, di sini
nama, first name, last name, country, okay, age, bila, age ni age kita mengajar. Kita ajar age berapa tahun. Okay, yang ni adalah bulan kelahiran kita lah. Jadi yang ni adalah community code, akan tulis nama saya lah sebagai untuk apa ni, community builder code. Okay, lepas tu bila kita dah masuk, dia akan keluar macam ni. Welcome to Flipgrid. Okay, dia akan buat, okay, create your grid, add discussion topic, share with your student. Okay, ni yang pertama dia akan keluar. Bila dah, kita akan masuk kat sini. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, keluar macam ni. Okay, untuk yang ini, kalau kita nak mula create grid, kita akan create. Kalau tidak, kita angkat saja kat sini. Angkat saja kat sini. Okay, bila kita bangkah dia akan jadi macam ni. Okay, ini adalah nama kita. Ini adalah grid yang kita nak bina. Okay, disebabkan kita belum bina lagi, dia jadi kosong lah kat sini. Okay. Saya akan tunjuk saya punya grid. Okay, bila saya masuk. Okay, bila kali kedua kita masuk, kita cuma masuk, bila kita dah login, kita akan ambil education login kat sini. Bila buka flipgrid.com, ambil saja education login. Okay, login kita punya account. Okay, ni saya punya Flipgrid. Kalau yang belum ada apa-apa lagi, dekat sini dia kosong. Tapi saya dah ada grid, jadi kat sini dia akan papar lah. Okay, ni contoh tadi. Grid yang kita dah buat, saya akan tekan view as student. Okay, ada dah yang dah isi, dah ada 2-3 orang yang dah isi. Okay, macam mana kita nak paparkan secara 3D? Secara AR. Okay, sekarang ni kita dah siap. Yang ni yang dah siap. Jadi kalau saya nak paparkan, kalau cikgu-cikgu nak tengok yang dah buat tadi, okay, saya akan klik dekat saya punya ni, dekat sini ya. Bila kita dah buat sekejap lagi, kita akan buat grid. Jangan risau. Saya akan klik dekat sini, nama grid saya. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini dah ada 4 review. Dekat sini dia ada print QR code. Jadi bila saya tekan print QR code, dia akan keluar macam ni. Okay, satu kita boleh print direct macam ni. Kita boleh print lah. Kita print. Okay, saya sarankan kita print. Kita cancel dulu. Okay, kita print ni. Jadi kita potong. Kita tampal je dekat board dekat luar library. Okay, boleh tengok. Jadi tak kalau cikgu-cikgu yang ada ni, cuba try scan. Keluar tak? Kita punya book review. Okay, boleh scan satu-satu. Tak boleh scan semua sekali lah, dia kena scan satu-satu. Okay, itu adalah kita nak keluarkan, jadi kita print saja yang ni dan kita akan tampal lah dekat luar pada library ataupun di dalam library pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang ni macam mana kita nak membina grid. Okay, tadi kita nak bina grid macam ni. Okay, jadi kaedah yang seterusnya adalah kita nak cipta grid. Yang kita nak cipta grid, yang pertama sekali adalah kita akan tengok dekat my grid. Okay, yang lain saya tak sentuh lagi, yang lain ni nanti kemudian lah kita akan sentuh. Okay, dekat sini dia ada berapa banyak grid kita dan berapa lama kita punya ni. Okay, kita akan pergi ke add new grid. Okay, saya akan tunjuk contoh. Kita akan sama-sama buat tutorial ni. Okay, yang pertama sekali adalah add new grid. Kita akan tambah grid baru. Okay, contoh dia kita nak buat mengenai review, buku book review. Okay, jadi kita pergi sahaja add new grid.
Okay, di sini kita akan namakan nama grid kita, contohnya apa ni, buku terbaru gitu Pak. Perpustakaan okay, contoh. Okay, di sini email yang kat sini ni, okay, kita boleh setkan email apa yang boleh masuk. Kalau school email, maknanya school email kita lah. Kalau kita guna yang ni, maksudnya hanya email yang mana saja yang kita boleh bagi. Okay, contoh yang ni ya. Yang ni adalah kalau student tu tak ada email, kita akan create ID. Okay. Yang ni adalah public, maknanya siapa-siapa sahaja boleh guna. Jadi untuk kali ni saya nak buat public sahaja dulu. Okay. Di sini kita boleh tukar kita punya flip grid ni, kod dia kita boleh buang kat sini. Contoh kita nak bagi nama buku baru. Okay, kalau available, masa dia akan keluar sini available lah. Kat sini. Maknanya flipgrid.com buku baru, ataupun dekat grid kita tulis saja buku baru, nanti dia akan dapat lah. Jadi saya punya available lagi. Bila next, okay, dia akan keluar kat sini. Add password. Okay, yang ni kita boleh masukkan password. Biasanya kalau apa ni, kita bila kita nak share, kena masuk password. Ini untuk security, jadi tak perlulah untuk password sebab kita nak buat AR nanti. Next sahaja. Okay, sekarang ni dah dapat. Okay, yang ni lah yang kita akan bagi link ni kepada pelajar ataupun siapa yang nak buat grid. Contohnya kalau kita guru media, mungkin library, pustakawan ataupun pustakawan pelajar yang akan tolong untuk buat book review, ataupun kita bagi pada siapa-siapa saja untuk bagi book review. Macam saya sarankan untuk media boleh letak satu laptop ataupun PC di dalam library, cari satu tempat untuk pelajar-pelajar boleh buat review buku. Sama ada buku baru ataupun buku yang mereka suka. Jadi kita boleh banyakkan grid lah. Satu buku yang baru, satu buku yang pelajar suka, dia boleh buat review kat situ. Okay, go to your grid. Okay, ni kita dah dapat satu. Okay, dia akan keluar macam ni. Buku terbaru. Okay, yang ni kita boleh ubah. Dan yang ni dia akan keluar automatic, keluar kat sini adalah say hello to Flipgrid. Jadi kita boleh ubah kat sini ataupun kita boleh tambah topik. Jadi saya nak ubah yang kat sini dan saya nak ubah yang ni. Kita punya ni. Logo ni. Okay, jadi saya pergi dekat macam mana nak ubah. Saya pergi dekat edit grid. Okay, dekat bawah sekali ni. Okay, kita boleh ubah. Contoh tadi saya guna book. Okay, kita boleh ubah ataupun kita boleh ada gambar lain yang kita nak upload masuk pun boleh. Klik saja, kita masukkan gambar dalam ni. Jadi gambar yang kita mungkin kita nak ubah header dia ni adalah gambar apa ni, sekolah kita. Okay, contoh kalau saya guna gambar sekolah saya. Contohlah, saya ambil gambar macam ni, open. Dia akan, kita boleh crop image, crop saja. Okay, jadi gambar yang kita ambil tu dijadikan sebagai grid punya picture. Jadi kita update saja grid. Okay, dia akan dapat kat sini. Okay, di sini kita boleh buat topik baru, tapi untuk kali ni saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak edit saja topik yang dia dah bagi ni. Jadi untuk edit sahaja, kita pergi kat sini ada edit. Klik saja edit. Okay, yang ni kita akan tukar kepada buku baru. Okay, recording time kita boleh ubah. Jadi untuk recording time, untuk biasanya kalau kita guna scan AR, kita tak buat lama sangat untuk scan. Jadi kalau tidak, student tu dia kalau sampai 2 minit, lama pula lah dia nak apa ni, nak pegang dia punya telefon nak tengok tu book review. Jadi saya sarankan untuk book review ambil 1 minit 30 saat dan ke bawah. Jadi untuk yang ni mungkin dalam 1 minit 30 saat maksimum lah, maksimum boleh ni. Jadi kita boleh isi, kita boleh tukar prompt ni. Pelajar perlu, okay, sila
Satu, nama anda, disebutkan nama. Yang kedua, tajuk buku. Yang ketiga adalah dia punya review. Okay, yang ni pun kita boleh buang ni, delete focus ni. Delete saja delete focus ni. Kita boleh ambil gambar lain. Untuk yang fokus ni kita boleh ambil gambar lain ataupun kita ambil Gylfi pun boleh. Okay, contohnya saya nak ambil pasal buku. Okay, biasanya kita searching dalam bahasa Inggeris lah sebab lagi banyak dia punya ni. Okay, contoh yang ni kita select sahaja, dia akan keluar macam ni. Okay, topik tip ni tak apa, boleh apa ni, boleh tak payah isi. Okay, yang ni attachment ni tak perlu sebab kita nak buat buku review. Okay, moderate ni adalah kalau kita buat on moderate, selagi kita tak aktifkan, selagi tu video tu tak akan keluar macam ni. Tak keluar. Okay, selagi tu tak keluar macam ni. Bila kita dah review, baru dia akan keluar macam ni. Okay, jadi biarkan macam tu sebab yang ni kita nak direct terus masuk. Okay, yang ni pun biar. Okay, student reply maksud dia. Contohnya kita dah ada kat sini, kita nak reply. Yang pelajar, contohnya yang Cikgu Amira buat, jadi saya nak reply. Boleh tekan kat sini. Ni contohnya kalau kita nak buat aplikasi nilam. Kalau contohnya pelajar tu dia baca 3 buku, jadi dia akan reply terhadap diri dia sendiri sebanyak 3 kali lah. Nanti kita boleh nampak ada 3 buku yang dia review atas nama dia. Lagi senang lah cikgu-cikgu nak tengok. Okay, yang ni biasalah kita nak ambil selfie atau dan video ataupun selfie saja, jadi kita buat dua-dua sahaja. Okay, video title kita boleh masuk, attachment ni kita boleh masuk lah. Contohnya kalau buku tu ada apa ni, e-book, dia boleh masukkan attachment kat sini. Video editing maknanya student tu boleh trim balik video tu. View count maknanya kita boleh kira berapa orang yang dah tengok. Okay, sticky note kita boleh masuk, like kita boleh online, nanti siapa-siapa student boleh like. Okay, dekat sini feedback. Okay, kalau kita nak bagi feedback pada student yang nak bagi tu, kita akan ambil feedback lah. Tapi untuk buat masa ni kita nak buat book review, tak perlulah feedback ni. Okay, jadi kita update saja topik ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Topik baru. Okay, dan macam mana kita nak share pada student. Okay, kita pergi balik dekat sini. Dia ada My Grid, buku perpustakaan MRSM Book ni. Okay, bila kita klik dekat buku, okay, di sini yang kita akan share. Kalau kita tekan share kat sini, okay, yang ni yang kita akan bagi pada pelajar ataupun pada orang yang nak guna. Jadi kita sama ada kita copy ataupun kita bagilah dalam embed ke, kita bagi dalam Teams, dalam Google Classroom, ataupun kita paste saja. Contohnya yang ni yang tadi klik dekat Flipgrid. Contoh kalau Flipgrid yang baru, betul lah. Tadi kita buat nama dia adalah buku baru. Ni nama kod dia. Jadi bila kita klik pergi dekat enter ni, buku baru. Dan dia akan keluar lah di sini. Jadi student akan ataupun partisipan yang kita minta tu, dia tekan saja tambah dan dia akan record. Okay, maknanya kita dah berjaya untuk buat satu recording, satu grid. Okay, seterusnya saya bagi pada moderator dulu untuk isi bagi link kehadiran. Saya persilakan moderator untuk silakan moderator untuk screen kehadiran dahulu. Sekali lagi kita akan continue. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Azrul. Kita kembali semula kepada Cikgu Azrul untuk sambungan tutorial. Okey, baiklah. Kita akan kembali semula. Okey, tadi saya dah tunjuk dah masa kita dah buat yang awal tadi, saya dah tunjuk dah satu cara untuk menggunakan kat sini ni. Okey. Untuk cara yang lain, contoh dia, okay, kalau kita ada ni yang terbaru yang saya buat tadi, saya guna yang tadi lah, yang saya buat tadi. Okay,
contoh dia kita dah buat rakam siap-siap dah. Contoh kita dah rakam siap-siap. Atau pelajar tu dah record menggunakan telefon dan dia tak nak record secara live. Jadi sama dia pergi dekat yang tadi tu, masukkan balik password. Okay, tadi saya tunjuk tadi yang first tadi adalah kita direct terus. Okay, kali ni macam mana kalau kita nak buat kalau kita dah ada record ataupun kita nak ambil daripada YouTube. Contohnya daripada YouTube. Contohlah ada book review. Okay, kita boleh download lah. Ini contoh yang dah ada, kita boleh download daripada sini. Ataupun kalau kita tak boleh nak download, kita nak copy saja skrin orang ni. Okay, kita boleh pergi ke, yang ni untuk screen recording ni, yang ni hanya menggunakan web sahaja boleh, kalau guna phone tak boleh. Jadi kita klik screen recording, boleh start recording dan kita boleh record application. Contohnya yang ni, share, kita nak record yang ni. Okay, bila dah dapat recording, kita stop saja recording. Nanti dia akan keluar record yang ni. Dan kita boleh trim sahaja. Kita nak record yang ni. Record yang ni. Dah confirm record yang ni. Ni dia play balik. Next. Kita lepas tu selfie. Boleh ni. Sama ada, dan kalau student tu dia malu-malu untuk selfie, kita boleh tukar lah dia punya bentuk dia ni. Kita boleh tambah dengan emoji, boleh isi filter. Contohnya saya guna yang macam ni. Kalau dia malu-malu dah nak keluarkan muka dia, kita boleh tukar yang ni, black and white, boleh tukar. Jadi contohnya dia nak tukar yang ni, tekan je lah, ambil gambar, next. Okay, video dia dah siap. Yang ni yang pertama yang kita dah buat tadi. Yang ni kita guna capture screen. Okay, yang seterusnya kita boleh buat, kalau video tu dah ada, contohnya add video clip, itu dah ada dalam komputer kan, jadi kita masuk saja. Ini contoh video yang ada, apa-apa video saya ambil saja dulu. Okay, contohnya dalam kita punya ni dah ada. Hakim, next saja. Yang ni macam biasalah dia minta apa ni, boleh masukkan stiker pun boleh. Ke sini. Pun boleh. Kita ambil gambar. Next. Dia akan masuk. Jadi untuk book review, kita boleh buat satu daripada direct terus. Satu lagi, dia dah ambil gambar video siap-siap, dia masukkan. Dan satu lagi kita boleh capture daripada skrin. Okay, itu adalah beberapa bentuk yang boleh kita buat. Okay, seterusnya macam mana bila kita dah siap, kita nak cetak pula AR tu. Okay, contoh dah siap kita nak cetak QR kita tu, macam mana kita nak cetak? Okay, sekarang ni untuk cetak, okay, kita akan pergi ke grid guru. Yang ni grid ni kita tak boleh cetak sebab yang ni adalah grid untuk user ataupun pengguna tengok. Jadi macam mana kita nak cetak, kita akan pergi ke kita punya grid. Okay, kita punya grid. Okay, yang tadi yang kita buat yang ni, yang saya buat tadi. Okay, saya akan ambil yang ni lah sebab yang ni ada video. Okay, macam mana saya nak guna, pastikan klik dekat sini nama. Jangan klik kat sini, yang ni adalah kita akan view as student, macam mana bentuk dia. Okay, yang ni kita nak share. Okay, kita akan klik dekat sini, nama dia, klik dekat nama, dia akan keluar topik. Kalau ada banyak topik, contohnya review buku, lepas tu bawah ni kita nak buat topik lain lagi. Apa ni, contohnya untuk buku baru. Lepas tu nak buat lagi, apa ni, bercerita. Contohlah kita boleh tambah-tambah bawah ni. Okay, kita pergi ke review buku, tadi kita guna yang ni, review buku.
Macam mana kita nak export? Okay, kita boleh export, kita boleh print sama ada semua ataupun kita nak pilih. Contohnya saya nak yang ni sahaja. Jadi bila QR, okay, dia akan keluar, inilah semua yang dah masuk kat sini. Dia akan keluarlah kat sini. Semua ni. Jadi kita akan print dan kita akan letak saja dekat situ. Yang ni kita nak edit. Kalau kita nak edit lah. Okay, jadi kita tekan saja print QR, nanti dia akan keluar. Macam ni. Jadi yang ni lah yang kita akan letak dekat kita punya library. Jadi student-student ataupun siapa-siapa yang masuk dekat library kita, dia boleh scan saja yang ni, dia boleh dapat book review tu. Okay, yang ni saya kongsilah. Okay, kita buka kat sini. Skrin ni saya akan bagi, tutorial ni saya akan bagi nanti. Jadi cikgu-cikgu boleh ambil lah. Nanti saya akan bagi pada urus dia untuk urus dia pastekan. Okay, ni saya punya link yang tadi. Jadi kalau buka yang ni, boleh dapat saya punya nota. Okay, ini adalah nota saya. Boleh type ya bit.ly/flipgrid_AR_MAL. Okay, boleh ni saya bagi tempoh untuk cikgu-cikgu boleh screenshot. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jadi saya akan buka untuk sesi soal jawab bersama dengan moderator kita. Kita boleh ni lah, kita boleh sesi soal jawab. Okey. Saya tengah meneliti soalan, ada beberapa soalan di sini. Yang pertamanya daripada Cikgu Lim Guat E, SJKC Kiat Hua. Okey, soalannya boleh tolong delete apa yang saya paparkan kerana ugly nampaknya. Thank you. Mungkin dia ingin mengetahui cara untuk delete video yang telah diupload ke dalam Flipgrid. Okay, saya akan tunjuk cara nak delete. Okay, saya akan share balik skrin saya. Okay, contohnya ada masalah. Pelajar kata dia nak delete. Okay, pergi balik dekat yang tadi tu, respon tadi. Klik saja nama Cikgu Lim ni. Okay, dekat sini ada action. Okay, saya boleh hide respon. Kalau saya hide respon, masuk dia, contoh hide respon. Apa yang berlaku kalau saya hidden dekat QR sini. Kat sini bila saya refresh. Nampak? Yang Cikgu Lim tadi dah tak ada. Jadi hanya cikgu saja yang nampak. Jadi contohlah. Jadi kalau kita nak tanpa dilihat oleh orang lain, jadi cikgu tu dia boleh jadikan hide. Maknanya hanya benda tu masih ada lagi dalam grid. Jadi dia cuma hide sahaja. Okay, ataupun action, kita boleh delete respon ni. Jadi bila saya tekan delete respon, okay, bila saya tick, kalau saya delete tick ni, maknanya semua yang Cikgu Lim ni akan di-delete terus. Okay, jadi saya delete, dia akan hilang lah kat sini. Okay, itu untuk jawapan yang pertama. Jadi bila saya refresh, dekat sini pun tak ada lah. Okay. Ada soalan seterusnya? Okey, baik, soalan seterusnya daripada Cikgu Nur Syahida binti Muhammad Idris dari SMK Jalan Paya Besar. Saya baru install Flipgrid tapi minta enter flip code. Kod apa ya? Soalannya. Okey, kod dia adalah, kod dia bila kita buat satu grid. Okay, saya tunjuk my grid. Okay, saya present dulu. Okay, bila kita buat grid, okay, ini adalah flip code. Bila kita dah buat grid, nanti kita akan dapat kod ni. Kod ni yang kita akan isi, yang sebagai student. Okay, contohnya dekat sini kan.
matrik 1. Jadi bila saya buka Flipgrid, contoh saya buka Flipgrid, ataupun kalau guna dekat phone dia bentuk dia macam ni. Okay, dekat macam ni, dia akan enter kod. Okay, kalau kita sebagai user, kita masukkan kod yang kita dah create dekat sini. Yang cikgu ataupun orang yang bagi kod tu, yang ni, yang kat sini. Okay, contohnya saya ambil jerai 1, contohlah saya ambil jerai 1. Jadi dekat saya punya kod ni, saya tarik kat sini, jerai 1. Okay, nanti dia akan paparkan lah semua respon-respon yang ada. Dan juga satu lagi, kalau gunakan phone, okay, dia ada scan QR kan. Jadi kita boleh scan QR untuk dapatkan AR tadi. Okay, satu lagi kalau kita sebagai teacher, kita nak macam mana kita nak masuk dalam phone, dekat sini dia ada 3 titik. Bila kita tekan 3 titik ni, kita akan masuk ambil educator kat sini. Kalau macam saya dah auto masuk kat sini dah. Jadi saya klik educator dashboard, dia akan masuk dashboard. Okay, jadi ini adalah kegunaan kod ni, kod yang diberi. Yang kita dah, sama ada orang yang buat to create ataupun bila kita buat grid, dia akan keluar kat sini. Inilah kod yang kita bina tadi, yang kita bina grid tadi. Okay, ada lagi soalan? Kita ada masa beberapa minit lagi, jadi kita boleh tengok soalan yang seterusnya. Daripada Cikgu Nur Ifah binti Nordin dari SMK Labu Besar. Mohon Cikgu share slide Cikgu sebab bagi saya yang kurang mahir IT memang tajuk hari ini sangat-sangat bermakna. Terima kasih untuk ilmunya. Tadi Cikgu Azrul ada kongsikan nota untuk cara untuk dapatkan nota untuk hari ini. Boleh Cikgu Azrul kongsikan semula untuk... Okay, boleh nampak saya punya slide? Boleh Cikgu. Okay, ini boleh. Saya punya slide untuk hari ini. Boleh type saja bit.ly/flipgrid AR/MAL. Jadi boleh ambil gambar lah. Boleh ambil gambar ataupun boleh screenshot. Itu bolehlah ambil ni. Nanti saya juga akan bagi pada urus dia untuk urus dia paparkan dekat mana-mana yang library punya. Okay? Baik. Oh, soalan ramai yang respon hari ini. Okey, daripada Cikgu Nur Suhana Syuaib, SMK Pokok Sena, Flipgrid hanya boleh menggunakan laptop sahaja atau boleh menggunakan handphone juga. Adakah apps ini, sekejap soalan dia tak penuh. Adakah apps ini totally menggunakan Wi-Fi? Saya rasa soalan ini berkenaan dengan tadi Cikgu Azrul dah kongsikan kan cara menggunakan Flipgrid menggunakan laptop dan juga handphone. Tapi soalan yang seterusnya, soalan yang kedua, adakah apps ini totally menggunakan Wi-Fi? Cikgu Azrul? Untuk dia sebab dia web based, semua yang kita save dia akan letak dekat cloud. Jadi kita memerlukan sama ada Wi-Fi ataupun internet lah, ataupun kita punya phone ada internet. Yang tu saja yang diperlukan. Tapi untuk nak rakam, untuk rakam kita boleh rakam dulu guna phone tanpa internet pun, boleh guna kamera digital pun boleh. Bila kita dah siap, baru kita upload masuk. Jadi ada option lah kalau contohnya dekat pada masa tu belum ada lagi internet. Jadi kita nak upload kemudian, ataupun student tu dia record dulu guna kamera ke guna phone dia, lepas tu dia akan bagi pada guru dan guru akan masuk ke dalam Flipgrid. Dia cuma add je lah macam yang saya tunjuk tadi, kita add sebagai video. Jadi sebab konsep dia adalah konsep cloud, jadi dia memerlukan internet untuk nak memasukkan ke dalam Flipgrid. Itu saja. Jadinya Cikgu Azrul perlu device itu perlu ada kamera. Apa saja device tapi ada kamera. Kalau tak ada kamera,
contohnya dekat PC kita tak ada kamera, tak ada masalah. Kita tak boleh guna kamera, kita cuma rakam saja. Contohnya kita guna PowerPoint, kita boleh guna PowerPoint, kita siapkan jadi, pastikan benda tu jadi bentuk video. Bila jadi bentuk video, kita add sahaja masuk. Seperti yang saya tunjuk tadi lah, macam mana kita nak add kita punya tu menggunakan video. Yang penting contohnya kita ada gambar. Contohnya kita ada majlis graduasi kan. Jadi majlis graduasi kita ada gambar yang banyak. Jadi gambar tu kita kena convert jadi video dulu. Lepas tu baru kita akan add masuk dalam Flipgrid. Jadi tak kisah, asalkan bentuk dia dah di convert jadi video. Okay? Alright. Masa telah menunjukkan 4.30 petang. Cikgu Azrul ada kata-kata terakhir atau kita boleh tamatkan sesi kan macam mana? Okay, saya harap cikgu-cikgu boleh cuba guna untuk library. Okay, yang saya tunjuk tadi adalah contoh kita nak keluarkan daripada AR dan kita tampal. Okay, boleh buat banyak lagi. Contohnya kita buat macam di sekolah saya dulu kami pernah buat satu pokok, kami letak pokok kita print saja AR tadi, kita tampal kat pokok. Jadi pokok tu kita akan ubah setiap bulan. Mana setiap bulan kita akan buat satu topik. Contohnya topik pada bulan pertama mungkin mengenai bahasa Inggeris. Jadi student dia akan rakam satu perbualan, kita letak kat situ. Jadi kita gantunglah dekat pokok tu. Lepas tu next bulan kedua mungkin kita akan buat mengenai sains. Okay, dia akan rakam lah. Jadi mungkin benda tu boleh menarik lagi minat pelajar untuk pergi ke library dan kita cubalah benda-benda macam tu menggunakan teknologi AR dalam Flipgrid. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Azrul atas perkongsian yang sangat menarik hari ini dan boleh digunakan untuk aktiviti PSS. Contohnya aktiviti yang kita boleh lakukan semasa PKP ini, pertandingan bercerita dan kita minta anak-anak murid kita menggunakan aplikasi Flipgrid ini. Okey, baik. Sebelum saya meneruskan ke bahagian yang seterusnya, sedikit hebahan sebelum kita menamatkan siri webinar ini, jangan lupa bersama dengan kami lagi pada 30 April ini, iaitu pada hari Khamis yang akan datang atau lusa atau tulan, dengan tajuk penghasilan poster menggunakan Canva yang akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Rizwan Muhammad Talib dari SK Selama. Dan selesai siri tersebut, siri 7 tersebut, kita akan sambung juga dengan siri yang ke-8 bertajuk pembinaan Google Site untuk pusat sumber yang akan disampaikan oleh Cikgu Nurwaidah Rahmat dari Sekolah Menengah Vokasional Pendidikan Khas Merbuk. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini, para guru GPM yang menyertai sesi kita pada hari ini serta rakan-rakan guru sekalian. Saya Cikgu Ashikin mohon maaf dan ampun jika ada tersalah bahasa, terkasar bahasa. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam PKP.